PN didakwa rasuah pengundi. UMNO Terengganu memfailkan petisyen pilihan raya mencabar keputusan pilihan raya umum ke-15 di 3 parlimen iaitu Marang, Kuala Terengganu, Kemaman yang dimenangi calon PAS. Pengerusi Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said berkata, petisyen pilihan raya itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 3 Januari lalu. Bekas Menteri Besar Terengganu itu mendakwa PAS merasuah pengundi pada 15 hingga 17 November tahun lalu dengan kebanyakan isi rumah menerima wang antara RM500 hingga RM1,000. Ahmad mendakwa antara rasuah yang diagihkan semasa tempoh berkempen itu termasuklah wang kepada pengundi luar serta beberapa peruntukan kerajaan Terengganu, pimpinan PAS kepada belia, mahasiswa dan warga emas. Menurut beliau, hampir 20 saksi dari 3 parlimen berkenaan, kebanyakannya dalam kalangan pengundi berusia 18 hingga 21 tahun, bersetuju membuat pengakuan di mahkamah bahawa mereka menerima rasuah itu. Sudah 9 kali saya sertai pilihan raya, tapi tak pernah saya tengok begitu banyak wang diagihkan kepada pengundi. Kerajaan Terengganu mula agihkan dana bantuan kerajaan seperti air belia, air siswa dan air pencen diberi semasa kempen PRU15 terutama pada 15, 16 dan 17 November tahun lalu. Contohnya di Kemaman, bantuan air siswa ini diberi pada malam 17 November. Air pencen pula diberi kepada mereka yang berusia 60 tahun ke atas sebanyak RM600 semasa kempen PRU15. Parti pula beri duit kepada pengundi luar dan remaja antara RM200 hingga RM300 termasuk kepada pengundi UMNO yang ada dalam senarai putih kita. Jadi setiap rumah dapat antara RM500 hingga RM1,000, katanya pada satu sidang media. Pada pilihan raya umum ke-15, Parlimen Kemaman dimenangi calon PAS Cik Alias Hamid dan Parlimen Marang kekal dikuasai Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Begitu juga Parlimen Kuala Terengganu yang dimenangi oleh Datuk Ahmad Amzad Hashim. Ahmad mendakwa rasuah berlaku sepanjang kempen pilihan raya umum ke-15 di seluruh Terengganu. Namun, kebanyakan saksi di parlimen lain enggan tampil di mahkamah menyebabkan UMNO hanya dapat memfailkan petisyen di 3 parlimen sahaja. Bukti petisyen ini termasuklah dalam kes video tular yang menunjukkan pengundi perlu bersumpah, "Wallahi saya undi PAS sebelum diberi wang. Ini berlaku di Marang. Saya pergi sendiri ke rumah orang yang bagi duit itu di kampung Tok Hakim, tapi dia dah tak ada. Saya difahamkan dia dah lari entah ke mana," katanya. Beliau merujuk kepada keputusan mahkamah membabitkan Parlimen Cameron Highlands 5 tahun lalu menjadi duluan bagi petisyen pilihan raya UMNO Terengganu. Menurut rekod, pada 30 November 2018, Mahkamah Pilihan Raya mengisytiharkan kemenangan kepada calon Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 Datuk C. Sivaraja terbatal dan tidak sah. Terdahulu, Pengerusi Perikatan Nasional Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor mencabar Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menangkap mana-mana pemimpin politik di negara yang didakwa mengamalkan politik wang. Dia sudah menjadi timbalan Perdana Menteri, jadi arahkan tangkap semua yang main politik wang. Jangan cakap sahaja, katanya di petik Harakah Daily. Menurut beliau, tuduhan demikian khususnya terhadap pemimpin Perikatan Nasional sangat tidak berasas kerana perikatan itu tidak mempunyai wang untuk bertindak demikian. Sebaliknya, Sanusi mendakwa UMNO dan Barisan Nasional yang tersohor sejak dahulu terlibat dengan politik wang. Politik wang dalam UMNO dan Barisan Nasional bukan perkara baharu sejak 70-an dan 80-an lagi sampai sekarang. Jadi, nasihat saya tak perlulah kaitkan orang lain dengan perkara ini, tegasnya. Sebelum ini, Mahkamah Tinggi Melaka menetapkan 31 Januari bagi memutuskan bantahan awal petisyen pilihan raya yang difailkan oleh calon Barisan Nasional Abdul Hakim Abdul Wahid untuk membatalkan kemenangan Datuk Mas Ermiyati Samsudin di Parlimen Masjid Tanah pada pilihan raya umum ke-15. Pada 3 Januari lepas, Abdul Hakim memfailkan petisyen itu atas dakwaan berlaku sogokan berbentuk wang dan jamuan bagi meraih undi pada pilihan raya umum ke-15. Mas Emriati sebagai responden telah memfailkan bantahan awal dengan mendakwa petisyen tersebut dibuat di luar masa ditetapkan di bawah Seksyen 38 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Kes di Melaka ini menunjukkan dakwaan merasuah pengundi ini berlaku bukan hanya di Terengganu. Dakwaan ini turut dinyatakan oleh Timbalan Presiden Keadilan, Rafizi Ramli yang berkata PAS mencapai kemenangan terbesar mereka pada pilihan raya umum ke-15 disebabkan retorik perkauman dan dengan menganjurkan majlis makan malam mewah. Beliau tidak setuju kemenangan PAS adalah kerana pengaruh video TikTok. Sebaliknya, Rafizi berkata politik wang dan retorik yang sering diulang-ulang bahawa orang bukan Melayu akan mengambil alih negara
ialah punca utama kemenangan mereka. Beliau berkata demikian dalam ceramah kepada Ahli Keadilan Kedah dan Pulau Pinang baru-baru ini. Di kampung halaman saya di Terengganu, saya dengar cerita orang minta duit mana sahaja mereka pergi. Kenduri juga dibuat di mana-mana. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan PN, katanya. Rafizi berpendapat taktik yang digunakan oleh Perikatan Nasional menyebabkan peralihan 70 hingga 80% dalam kalangan pengundi Melayu di Kedah yang tidak dilihat dalam pilihan raya lain sebelum ini. PN mencetuskan ekstremisme perkauman untuk menyebabkan peralihan yang begitu besar. Ini lebih membimbangkan saya. Corak pengundian Melayu dahulunya seimbang. Sebelum ini marginnya sempit. Buat pertama kali ia seluas ini. Kita perlu atasi trend berbahaya ini, tegasnya. Jika dakwaan mereka benar, ia akan memalukan kerana Perikatan Nasional berslogankan bersih dan stabil atau singkatannya BEST. Slogan itu sinonim dengan tag Islam memimpin yang digunakan oleh PAS dalam pelbagai hantaran mereka di media sosial. Sekarang Barisan Nasional telah menyambut cabaran Muhammad Sanusi. Kita tunggu apa kata Mahkamah Dunia.